Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabb yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diketemukan semula dalam keadaan yang suasananya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan. Bersambung pada bahasan kita bulan lepas, iaitu kata-kata daripada Al-Fadhil bin Iyad. Saya ulang semula kata-kata Al-Fadhil bin Iyad yang menyebutkan bahawa kita dalam keadaan usia yang semula. Barang siapa yang telah berusia antara 45 hingga ke atas, maknanya 45, 55, 65 dan ke atas, mereka ini sedang berjalan untuk menuju berjumpa dengan Tuhan. Kita dah bahaskan sikit. Oleh itu, kata-kata daripada Al-Fadhil bin Iyad itu diulas oleh para ulama yang memberi nasihat cara untuk kita menjalani usia yang sudah mencapai 45, 55, 65 dan ke atas. Macam kita lah, kita ni usianya dah 45 ke atas. Dikira masa itu usia kita disebutkan sebagai usia yang senja. Makna senja itu hampir maghrib. Bila maghrib itu, ya sudah tum. Tum maknanya dah sampai waktunya lah. Jadi oleh itu nasihatnya, apa nasihat si para ulama itu? Maka yang pertama sekali, jangan berlebihan makan. Jangan berlebihan makan, maknanya kita disuruh berbanyakkan berpuasa. Jangan berlebihan makan dan jangan berlebihan minum. Kita disuruh perbanyakkan berpuasa. Lepas itu, jangan gelisah dan berkeluh kesah dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Maknanya apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tentukan dalam kehidupan kita, kita sentiasa menerima, yaitu sentiasa dalam keadaan qanaah ataupun menerima seadanya, sentiasa bersyukur di atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan keadaan apa yang kita ada, kita sentiasa bersyukur. Kita sentiasa bersyukurlah. Sebab bersyukur itu
salah satu daripada sifat qanaah. Qanaah yaitu menerima seadanya apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan qanaah itu salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Kerana himpunan perkataan takwa itu salah satunya ialah qanaah, ya, daripada ejaan ta qaf waw ya. Ta itu tawadu, qaf itu qanaah. Jadi sentiasa kita berterima kasih. Perbanyakkan berdoa. Yang ketiga, perbanyakkan berdoa mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat husnul khatimah. Maknanya pengakhiran yang baik. Kita dapat pengakhiran yang baik insya-Allah. Itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulasan sebelum kita pergi ke tempat lain yang lepas. Ada sambungan sikit. Yang ini belum. Kerap menjalin silaturahim dan merapatkan hubungan yang renggang. Kerap menjalin silaturahim. Maknanya kita disuruh menjalin silaturahim. Yang dikatakan silaturahim itu ialah kaum kerabat. Kaum kerabat. Bapa hingga ke atas. Datuk hingga ke atas. Adik-beradik bapa, adik-beradik emak. Anak-anak, cucu-cucu hingga ke bawah. Itu adalah silaturahim. Itu yang dinamakan serahim. Yang disebutkan sebagai silaturahim. Kalau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sesekolah, kawan kita sekerja, itu dinamakan ikhwanul muslimin, saudara dalam persaudaraan dalam Islam. Yang silaturahim betul ialah yang sama dengan kita serahim. Seibu sebapa, seibu itulah punya adik-adik beradik kita. Mak saudara, bapa saudara. Sebab mak saudara itu kalau dalam kitab Mutal Badrin disebut sebagai mak muda. Bapa saudara, bapa muda. Maknanya bapa adik beradik bapa kita disebut sebagai bapa muda. Adik beradik mak kita disebut sebagai mak muda. Itu ialah saudara kaum kerabat serahim. Itu yang disebutkan sebagai kaum kerabat. Dan kita disuruh disarankan supaya kita melakukan atau melaksanakan mengeratkan tali perhubungan antara mereka. Seterusnya, tingkatkan amal soleh, terutama amal yang dapat memberi pahala dan syafaat setelah kita mati. Tingkatkan amal soleh, yaitu amal-amal yang baik, terutamanya amal-amal yang dapat memberi pahala dan syafaat, yaitu pertolongan kita setelah kita meninggal. Jadi untuk meningkatkan amal soleh tersebut, maka pada bulan ini adalah bulan yang paling tepat lah, paling tepat, sebab bulan ini adalah bulan yang terakhir dalam bulan Islam. Bulan Zulhijjah itu ialah bulan yang akhir dalam bulan Islam. Bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, dan Zulqaidah dan Zulhijjah. Dan pada bulan Zulhijjah ini
ialah bulan antara bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, selain daripada 2 bulan yang lain. Dalam setahun ada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama bulan Muharram, sebab bulan Muharram ini ada hari Asyura, dan hari Asyura itu yaitu 10 Asyura itu banyak perkara-perkara yang terdapat yang berlaku dalam sejarah. Banyak. Itu nanti kita uraikan pada bulan Muharram lah. Selepas itu bulan Ramadan, dan bulan Ramadan tuan-tuan, puan-puan memang sinonim lah. Kalau sebut saja bulan Ramadan, maka kita tahulah keutamaan bulan Ramadan, di mana terdapatnya Lailatul Qadar. Selain daripada Lailatul Qadar, yang terkenalnya ialah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Dan yang ketiga ialah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini termasuk dalam bulan Muharram, bulan yang diharamkan, termasuk dalam bulan-bulan haram. So, bulan haram itu ada 4: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan melompat 1 bulan, yaitu yang berasingan daripada bulan-bulan yang 3 ini ialah bulan Rajab. Jadi apa yang kita nak bicarakan pada malam ini, kebaikan dan kemuliaan pada bulan Ramadan, bulan Zulhijjah ini, supaya kita dapat mengambil peluang tersebut, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hazil ayyamil ashr. Tidak ada satu pun amal soleh yang paling dicintai Allah. Tidak ada satu pun amal soleh yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, melebihi amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Bulan 10 yang pertama, maknanya tidak ada amal, satu amal pun, amal soleh pun yang paling dicintai Allah melebihi amalan soleh yang dikerjakan pada awal 10 bulan Zulhijjah. Awalnya bila 1 hari bulan kan, 1 hari bulan dah lepas, 2 hari lepas, yaitu pada hari Sabtu, 8 hari bulan. 10 hari itu ialah 1 hingga ke 9, hingga ke 9 hari bulan. Itu adalah hari-hari yang dimuliakan, lebih dicintai Allah. Amal soleh itu lebih dicintai Allah, yaitu pada 10 awal bulan Ramadan. Mungkin orang tak nampak, orang tak ternampak, sebab yang terkenal ialah 10 malam akhir bulan Ramadan, betul kan? 10 malam akhir bulan Ramadan orang dah terkenal. Asal bulan Ramadan aja orang akan teringat 10 malam yang akhir, yaitu di mana berlakunya Lailatul Qadar. Ramai orang yang mencari malam Lailatul Qadar itu, yaitu mengikut pendapat ialah pada 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Rupanya malam 10 yang pertama awal bulan Zulhijjah itu lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang beramal soleh, yang melakukan amal soleh pada 10 awal bulan Ramadan itu lebih dicintai Allah.
Jadi apakah dia? Apakah dia yang patut kita lakukan, yang baik kita lakukan, dan kita perlu ambil peluang ini, perlu mengambil peluang ini, yaitu bermula daripada 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Kenapa dinamakan Zulhijjah? Kita nak kena tahu makna Zulhijjah ni. Zul ni maknanya kepunyaan. Zul maknanya kepunyaan. Hijjah haji. Jadi Zulhijjah ni bulan ni bulan kepunyaan orang yang mengerjakan haji. Sebab pada bulan Zulhijjah ini terdapatnya orang mengerjakan haji dan juga perlaksanaan korban. Perlaksanaan korban pada bulan Zulhijjah saja. Itu pun ada waktunya, yaitu bermula daripada 10 Zulhijjah hinggalah sebelum gelincir matahari 13 Zulhijjah. Itu 11, 12, 13 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Tasyrik. Baiklah. Maka siapa yang beramal itu, maka dia dapat keutamaan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini, bermula daripada 1 hari bulan. Kalau kita tak dapat melaksanakan 1 hari bulan, 2 hari bulan. Kalau tak dapat 2 hari bulan, tadi 3 hari bulan. Apa yang perlu kita laksanakan? Yaitu ada 6 amalan utama pada bulan Zulhijjah ini. Pertama puasa. Disunatkan berpuasa untuk memperbanyakkan puasa dari 1 hari bulan Zulhijjah hingga ke 9. 10 tak payah. 10, 11, 12, 13 tak payah puasa. Kok saking rajinnya puasa, wong kuwi suka puasa. 10, 11, 12, 13 ora payah. Sebab itu dinamakan 10 hari bulan hari nahar atau raya haji. 11, 12, 13 diharamkan. 4 hari diharamkan dalam bulan Zulhijjah. 1 hari pada 1 Syawal. Jadi ada setahun ada 5 hari. 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Walaupun kita rajin puasa, suka berpuasa, maka 5 hari itu jangan kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, hukumnya haram. Jadi perkara yang disunatkan yang pertama yaitu puasa. Kita disunatkan puasa. Puasa tak kiralah 1, tak dapat 1. Kalau dapat semua, alhamdulillah, yang terbaik, excellent. Kalau tak dapat 1 hari bulan, 2 hari bulan, tak dapat 2, 3 tadi. Jadi siapa yang puasa pada hari ini tadi, diucapkan tahniah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sampailah yang ke-9. Kalau tak dapat hari-hari, jangan tinggalkan semua. Kalau dapat, mari kita sama-sama bertekad. Paling tidak pun 1 hari. Paling tidak 1 hari. Ambil. Bila masanya 1 hari yang terbaik? 1 hari itu yaitu pada 9 Zulhijjah. Itu dinamakan puasa Arafah. Sebab orang-orang yang mengerjakan haji sedang berada di padang Arafah kerana wukuf. Wukuf di Arafah. Mereka sedang wukuf.
Jadi kita yang di luar daripada mengerjakan haji disunatkan berpuasa. Puasa Arafah namanya. Kalau yang ke-9 puasa Tarwiyah. Yang ke-8 Tarwiyah, yang ke-9 puasa Arafah. Apa dia punya ganjaran yang disebutkan? Apabila kita melaksanakan puasa Arafah ini, mungkin tuan-tuan dah dalam pengetahuan, tapi kita imbaslah kembali. Puasa Arafah, siapa yang melaksanakan puasa Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah, Allah Ta'ala ampunkan dosanya setahun yang lalu. Dan setahun akan datang. Belum buat dosa, sudah diampunkan. Setahun setahun sing lepas, setahun saurunge. Sapa-sapa sing poso 9 hari bulan. Ngesuk 10 Zulhijjah. Bodo kaji. Ngesuk kaya kaji iki dina. Poso. Entuk kaya kita bukan entuk kaya kita diampunke dosane setahun sing lepas dan setahun akan datang. Baik. Dan sapu-sapu agak-agak kita nak puasa setahun ni senang atau susah? Setiap hari kita nak puasa susah tuan-tuan. Orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan yang lepas, kita dah baru saja lepas setahun, di mana Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam hadisnya yang artinya siapa-siapa yang berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan dan disusuli dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka mereka ini telah seolah-olah berpuasa setahun. Seolah-olah mereka ini berpuasa setahun. Walaupun kita dalam keadaan tak puasa, tapi kita dapat iktiraf, dapat ganjaran puasa seperti puasa tiap-tiap hari. Satu. Yang kedua, siapa yang berpuasa pada bulan 10 bulan Zulhijjah, satu hari kita puasa macam kita setahun berpuasa. Satu hari berpuasa koyok setahun. Nek sangang dino poso terus koyok sangang tahun. Nah, begitulah pemurahnya Allah SWT nak bagi ganjaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana umat Nabi Muhammad itu tak panjang sangat usianya. Tak panjang usianya, sebab itu pahalanya digandakan. Contoh pahala-pahala yang digandakan seperti siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar, mereka akan seolah-olah mereka ini beribadah 83 tahun. 83 tahun. Sopo-sopo sing beribadah malam Lailatul Qadar dah lepas. Adakah kita ada jalan ataupun ada ruang untuk kita dapat beramal pada malam Lailatul Qadar? Agak-agak ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan, dalam hadisnya ada, nanti saya bacakan hadisnya. Nak dapat kita seperti beramal pada malam Lailatul Qadar. Mana bila dicari tak ada lah, malu je. Okey, nak dapat macam kita beramal seperti beramal pada malam Lailatul Qadar. Ini hadisnya, yaitu, alamak, saya tak bawa cermat, kurang terang. Saya bacakan Melajunya dah.
Sesiapa yang solat isya secara berjamaah, sesiapa yang solat isya secara berjamaah dan solat 4 rakaat selepasnya, selepas solat isya solat 4 rakaat, solat sunat itu, solat sunat 4 rakaat. Biasa kita ni buat kan dua pelepar. Untung gawe sehingga ni suara kober, kata orang Jawa rakober. Habis ini salam pelepar gitu kan. Nah, ya kalau 2 tu dah okey jugalah. Ini kalau 4 rakaat. Siapa yang solat fardu isya secara berjamaah dan solat 4 rakaat selepasnya, maknanya solat sunat 4 rakaat, maka dia seolah-olah dia mendapat pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Seperti dia beribadah, melakukan ibadah, pahalanya seperti pahala melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bayangin orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu seperti beramal 83 tahun. Nak cari malam Lailatul Qadar hanya pada malam bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah SAW membagi ruang kepada kita, umatnya, sapa sing gawe salat berjamaah dan selepas salat isya berjamaah, selepasnya itu dia buat 4 rakaat salat sunat, maka dia macam beramal pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi lepas ini kita nak sempat nak neng apa-apa awak sehat, lepas sembahyang isya gawe 4 rakaat. Gawe 4 rakaat kaya kita beramal pada malam Lailatul Qadar. Nah, nek malam Lailatul Qadar itu kita dikira macam beribadah 83 tahun. Nek umur kita dah sampai 83 tahun, ibadat kita melebihi daripada usia kita. Orang beruntung, kan untung. Nah, umat Nabi Muhammad aja yang dapat dia punya apa ni, peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hanya selalu sembahyang maaf bahkan sah itu sunat buat rumah boleh. Solat sunat boleh tak buat rumah? Solat sunat boleh buat di rumah. Nah, maknanya nak kau tak sempat nanti ni gawe nak rumah, kena boleh. Dia ada nak melu. Saya ikut ni sebab saya selalu mengikuti Kiai Suhail, Pak Yai Suhail. Pak Yai Suhail. Dua salam. Maknanya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Selepas 2 rakaat bangun lagi sekali 2 rakaat lagi. Gitu. Gawe. Dan pada bulan dan awal Ramadan ini, awal Zulhijjah ini, kita jangan tinggal, kalau dapat jangan tinggalkan sholat rawatib. Apa dia sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sembahyang fardu. Sholat yang mengiringi sembahyang fardu. Boleh kita lakukan disunat di rumah. Contoh. Sembahyang subuh 2 rakaat sembahyang subuh itu 2 rakaat sembahyang sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita buat di rumah boleh dengan bang rumah bang lepas ini kita sholat 2 rakaat sebelum subuh.
Lepas tu berjamaah di masjid pun boleh. Boleh diterima. Allah Ta'ala terima. Takut. Dia yang tak diterima ni kalau kita tak buat. Baiklah. Okey. Jadi kita umat Nabi Muhammad walaupun usianya singkat, tapi kita punya ganjaran pahalanya digandakan. Dia punya ganjaran pahala. Amal ibadah kita boleh panjang. Begitulah. Baik. Itu puasa. Puasa 9 hari bulan. Saya ulang semula, 9 hari bulan Zulhijjah. Buat-buat, ibu-ibu, buatlah. Yang kedua, 6 amalan tadi kan. Yang pertama puasa. Yang kedua, zikir. Zikir ini apalah tuan-tuan. Lapas zikir yang banyak kita dah banyak tahu. Lapas zikir itu banyak. Contohnya bertakbir, takbir, bertahmid, takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Lepas tu tasbih subhanallah. Lepas tu istighfar, astagfirullah, banyakkan. Itulah. Banyakkan berzikir, berzikir. Dan selain daripada lafaz-lafaz thayyibah, lafaz-lafaz thayyibah atau lafaz yang baik itu, bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Paling tidak pun satu surah, surah yang pendek. Surah pendek. Surah Mulk pendek. Surah Mulk tu 30 ayat aja. Ataupun surah-surah lazim. Surah lazim. Surah lazim seperti daripada amma yatasaalun sampailah qul huwallahu ahad. Tuan-tuan tahu tak bahwa bacaan qul huwallahu ahad sekali menyamai bacaan Al-Quran 10 juz ataupun 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3 Al-Quran, 3 kali 30 juzuk Al-Quran. Hanya bacaan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sapa sing gak iso? Kabeh iso. Gur kadang-kadang kita kelalen. Kadang-kadang kelalen. Contohnya, selalu saya mengingatkan di mana-mana saya bercerita ni, saya mengingatkan saudara-saudara, sahabat-sahabat, hadis Rasulullah SAW. Di sini pun saya selalu cakap ulang balik. Tapi kita sendiri lupa tuan-tuan. Dah sadar baru rupanya aku tak baca. Rasulullah SAW mengingatkan apa? Mengingatkan istrinya, jangan kamu tidur sebelum kamu membaca Al-Quran 30 juzuk. Kita disuruh baca Al-Quran 30 juzuk sebelum tidur. Macam mana? Nak baca 30 juzuk? Tak payah, dia kata. Baca surah Ikhlas 3 kali. Surah Ikhlas 3 kali. Tapi bila kita dah bersemakpan, dah reti-reti keliap. Reti-reti keliap lah. Lupa lah. Rupanya bila dah terjaga, rupanya aku tak baca. Okey, nanti kita sambung apa ni ganjaran yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad tadi. Kalau kita puasa dalam bulan 10 awal Zulhijjah ini, kita macam
puasa setahun 1 hari. Kalau 9 hari 9 tahun. Lepas tu hari yang ke-9 kita puasa, diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Satu. Yang kedua, kita solat Isya 4 solat sunat selepas Isya 4 rakaat macam kita beramal pada malam Lailatul Qadar. Lagi ada. Rasulullah SAW ditanya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat ketika di Madinah, sebab dah berada di Madinah. Kata sahabat, tanya, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa untungnya orang-orang yang duduk di Mekah. Kenapa? Kata Rasulullah. Sebab mereka ini setiap hari boleh melakukan umrah, boleh buat umrah. Ya, orang kalau dekat Mekah boleh buat umrah selalu kan. Keluar tanah halal, tanah halal daripada haram, niat masuk buat umrah, niat masuk buat umrah. 1 hari boleh banyak kali buat umrah. Kalau dekat memang hari-hari boleh buat. Contoh macam kita pergi umrah, pergi haji, berapa kali boleh buat? Banyak kali kita boleh buat sebenarnya. Antara rajin tak rajin saja. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, betapa untung orang yang duduk dekat Mekah hari-hari boleh buat umrah. Jadi Rasulullah SAW memberi pandangan, cadangan kepada sahabat tadi. Kamu jangan susah hati. Jangan susah hati. Kalau kamu nak dapatkan pahala macam orang buat umrah, seolah-olah kamu macam buat umrah, sempurnakan wudhu kamu. Sempurnakan wudhu. Mana kita kon wudhu sing tenan. Jika wudhu sing tenan-tenan, sing bener, cukup suruh syarat rakaat rukunnya, ambil air sembahyang yang betul. Kemudian kamu pergi ke masjid untuk berjamaah waktu maghrib, dan jangan sia-siakan antara 2 waktu tersebut. Jangan sia-siakan dua waktu. Daripada maghrib sampai teko isya, kon jegong nang masjid kui, gon tempat berjamaah itu dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Maknanya contoh kau ini dah tentulah daripada lepas maghrib kita duduk, kita bertazkirah. Ada kuliah seperti ini. Jadi contohnya seperti inilah. Contohnya seperti ini. Maknanya lepas sembahyang orang terus bubar. Orang terus bubar. Duduk di masjid, lakukan perkara yang memberi manfaat sampai teko waktu sembah isya, antara 2 waktu. Waktu maghrib hingga waktu isya. Maka seolah-olah orang itu mengerjakan umrah. Ento pahala kaya mengerjakan umrah. Itu satu. Itu pertama. Ada lagi yang kita dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah pula. Bila masa? Itu pun sebelum kamu tidur, ingatan Rasulullah SAW kepada istrinya. Pertama, jangan kamu tidur sebelum kamu baca Al-Quran 30 juz. Lepas tu, jangan kamu tidur sebelum kamu mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW besok di akhirat. Yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum kamu mendapat reda daripada kaum muslimin dan muslimat keseluruhan. Dan yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kamu mengerjakan haji dan umrah. Kabeh dia punya cakapnya tuh kita
macam jauh kan, tapi mudah, sebenarnya mudah. Baca Quran, baca surah Ikhlas 3 kali, selawat 3 kali, istighfar 3 kali. Lepas itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, macam kamu mengerjakan haji dan umrah. Tapi kelalaian, lupanya tu yang tak tahan kita ni. Baik, yang kedua, yang ketiga, mengerjakan haji. Ini yang ketiga, mengerjakan haji. Kita bukan orang yang mengerjakan haji lah, sebab kita di tanah, bukan di tanah Mekah. Yang keempat, memperbanyak amalan soleh, solat sunat, sedekah, solat sunat, sedekah, bersedekah, sedekahlah banyak-banyak, banyakkan sedekah, bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Sedekah kalau dapat setiap pagi jangan kita kosong daripada sedekah. Setiap pagi. Lebih lagi di masjid ini, kita campaklah seberapa kita yang ada. Seberapa kita yang ada. Kalau selok kocek ada banyak-banyak lah. Baiklah. Yang kelima, berkorban. Berkorban. Ini mungkin tuan-tuan ada yang melaksanakan korban kan? Berkorban. Korban ini tak payah ulas panjang-panjang lah. Sebab tuan-tuan tu dah paham setiap tahun tuan-tuan melaksanakan korban. Dan korban ini memang disarankan setiap tahun kita berkorban. Tapi kadang-kadang kita ni terlalu memandang kesukaran korban ni sebab apa? Lembu mahal, lepas tu ialah binatang ternakan yang nak korban mahal. Tapi Rasulullah SAW menyarankan supaya setiap tahun, kalau dapat setiap tahun. Jadi untuk mendapatkan kita ini berpeluang untuk berkorban, boleh berkorban secara beransur-ansur lah. Contohnya korban kelompok. Korban kelompok kita ambil satu bahagian. Kalau satu bahagian sekarang ini yang ada antara 800 hingga 900. Satu bahagian 800. Ada satu bahagian 900. Dia tengok dia punya pengurusan. Kemudian mungkin tengok dia punya besar kecilnya lah, dia punya binatangnya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan korban. Sebab besok di akhirat binatang tersebut akan datang kepada kita. Datang kepada kita, membantu kita. Akulah binatang yang dikorbankan. Akulah daging tanduknya, akulah telinganya, akulah ekornya. Keseluruhan binatang tersebut akan datang kepada kita dan mengadu kepada Allah Ta'ala bahawa dia adalah binatang yang dikorbankan oleh tuannya. Inilah tuannya. Kita korban ni panjanglah, tapi itu cuma kita tengok dia punya kita huraikan sekejap saja. Berkorban pada hari yang ke-10, sekejap sikit lagi. Pada hari yang ke-10 hingga hari yang ke-13. Tapi kadang-kadang orang ni semua nak hari yang ke-10. Minta sembelihkan, tolong sembelihkan hari yang ke-10. Cubalah hari yang ke-11, 12, 13 kan boleh. Ini semua ni yang ke-10. Jadi berebut orang yang nak mengerjakan tu. Dan yang ke-6, bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi 6 perkara tersebut adalah perkara-perkara untuk kita memenuhi kemuliaan pada awal bulan, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi kita ambillah peluang tersebut untuk kita memuliakan 10 awal bulan Zulhijjah supaya kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa
wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kita tawakufkan setakat ini saja dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang sama pada bulan hadapan. Jadi kita sama-samalah memulakan bulan Zulhijjah ini. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.